Abu Basir ini, kalau dia ada ramai orang, sudah tentu dia akan tubuhkan satu kamp tentera yang dapat mengalahkan terus pihak Quraisy musyrikin. Abu Basir pun terima pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan kepada anda berkenaan operasi yang dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Basir. Beliau ini terkenal dan operasi beliau memang sangat luar jangkaan, dan kita akan bercerita tentang perjanjian Hudaybiyah, yang mana kita akan lihat bagaimana perjanjian Hudaybiyah ini amat menguntungkan orang Islam, sampai pada akhirnya pihak Quraisy meminta untuk orang Islam batalkan sebahagian daripada isi kandungan dalam perjanjian Hudaybiyah ini. Jadi apa cerita dia? Dengar bersama saya, jom kita layan cerita Abu Basir. Jadi kisahnya bermula sekitar perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 pada bulan Zulhijjah, dan ketika itu Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat yang lain dari Madinah Al-Munawwarah sedang menuju ke Mekah bagi melaksanakan ibadah umrah. Dalam perjalanan, sampai sahaja di satu kawasan yang bernama Usfan, sampai berita daripada pihak Quraisy yang mengatakan bahawa baginda SAW dan umat Islam tidak boleh melakukan umrah sampai bila-bila. Jadi perkara ini menjadi satu halangan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam, kerana mereka telah pun berniat dan mereka telah pun dalam perjalanan dengan memakai ihram, dengan ada haiwan sembelihan, dengan tidak membawa senjata. Bermakna mereka ini bukan ancaman kepada pihak penduduk Quraisy. Jadi Nabi Muhammad SAW berkata kepada pihak Quraisy ataupun menyampaikan kepada pihak Quraisy bahawa baginda bersedia untuk berunding dan baginda akan melaksanakan umrah. Dan pihak yang dihantar oleh pihak Quraisy bagi berunding dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah Budail Al-Waraqa Al-Khuzai. Dia yang menyampaikan berita bahawa pihak Quraisy tidak akan membenarkan Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke Mekah bagi melaksanakan umrah. Jadi apa respon Nabi Muhammad SAW? Nabi kata, kami tetap akan masuk ke Mekah dan melaksanakan umrah. Kalau pihak Quraisy mahu untuk membenarkan kami, mereka boleh berehat dan mereka tidak perlu untuk melakukan serangan ataupun terlibat dalam peperangan antara kami dan mereka. Tetapi kalau mereka halang juga kami, dipersilakan, kami tetap akan masuk Mekah walaupun kami terpaksa berperang dengan pihak Quraisy. Jadi ini menunjukkan ketegasan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi melaksanakan umrah. Maka baliklah lelaki tersebut. Berita ini sampai di pihak Quraisy. Maka mereka hantar seorang lelaki untuk berunding dengan Nabi Muhammad SAW. Nama lelaki tersebut adalah Urwatu Al-Thaqafi. Dan apabila melihat baginda SAW dan para sahabat telah bersedia untuk melakukan umrah, dan dia melihat bahawa Nabi Muhammad SAW bukanlah ancaman kepada pihak Quraisy, dia pun balik ke Mekah dan bagi tahu kepada pihak Quraisy untuk membenarkan Nabi Muhammad SAW melaksanakan umrah. Tetapi lelaki ini, Al-Urwatu Al-Thaqafi, kena marah dan dia punya permintaan untuk membenarkan Rasulullah SAW dan para sahabat melaksanakan umrah ditolak. Kemudian pihak Quraisy hantar lagi seorang lelaki yang bernama Hulais Sayyidul Ahbash, dan dia ni apabila sampai ke tempat Nabi Muhammad SAW di Hudaybiyah, dia melihat para sahabat sedang bersedia dengan memakai ihram, dengan ada haiwan sembelihan, dengan tidak bawa senjata. Dia pun terasa bahawa Rasulullah SAW dan para sahabat kena dibenarkan untuk masuk ke Mekah bagi melaksanakan umrah, dan dia pun pulang ke Mekah dan dia beritahu pihak Quraisy tentang perlunya untuk dibenarkan Rasulullah SAW dan para sahabat melaksanakan umrah. Dia pun kena marah dan dia punya tawaran ataupun permintaan dia tu ditolak. Jadi Rasulullah SAW bertegas, dia nak juga untuk melaksanakan umrah. Maka Nabi Muhammad SAW hantar seorang sahabat yang bernama Khirash Al-Khuzai ke pihak Mekah bagi berunding, dan dia ini mendapat layanan yang teruk. Dia punya kenderaan kena bunuh dan dia pun hampir dibunuh oleh pihak Quraisy, dan dia pun patah balik ke Hudaybiyah bagi bertemu dengan Rasulullah SAW. Okey, selepas itu Nabi Muhammad SAW hantar seorang lagi sahabat bagi berunding dengan pihak Quraisy yang bernama Uthman bin Affan. Jadi Uthman bin Affan ni adalah seorang yang dikenali, ma'ruf dan dihormati oleh pihak Quraisy. Apabila dia sampai ke Mekah, dia berbincang berunding dengan pihak Quraisy. Pihak Quraisy tetap bertegas untuk menolak permintaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat bagi melaksanakan ibadah umrah. Tetapi bezanya Uthman bin Affan ini mendapat layanan yang berbeza dengan wakil-wakil daripada Rasulullah SAW sebelum ini. Uthman bin Affan ditawarkan untuk melakukan tawaf tanpa ada bersama beliau Rasulullah SAW. Uthman bin Affan menunjukkan ketegasan kepada pihak Quraisy bahawa dia tidak akan melaksanakan umrah, tidak akan melaksanakan tawaf di hadapan Kaabah sebelum ketibaan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Uthman dalam bahasa Arab? Wallah ma kuntu la atufa bil bait qabla Rasulullah SAW. Demi Allah, aku tidak akan bertawaf tanpa adanya Rasulullah SAW bersama aku untuk melakukan tawaf ini. Selepas itu Uthman bin Affan ditawan oleh pihak Quraisy. Dia ditahan daripada pulang ke Hudaybiyah dan bertemu Rasulullah SAW. Berlalu tempoh yang agak lama sampai tiba satu berita yang mengatakan bahawa Uthman bin Affan telah pun dibunuh. Maka Rasulullah SAW amat marah
Rasulullah SAW berikrar dan berazam untuk memerangi pihak Quraisy bagi membalas dendam ke atas kematian Uthman bin Affan. Rasulullah SAW pegang tangan kanan dia kata apa? Hadhihi yaddu Uthman. Inilah tangan Uthman. Maksudnya seolah-olah nak kata ini adalah tangan Uthman yang telah dibunuh dan kami akan balas dendam. Dan Rasulullah tepuk tangan dia tu dan dia kata, hadhihi li Uthman. Ini adalah bai'ah aku. Ini adalah perjanjian aku, ikrar aku untuk membalas darah Uthman yang telah dibunuh. Kemudian peperangan seperti yang dirancang oleh Rasulullah SAW dan para sahabat pun berbayah apa semua tu terpaksa dibatalkan selepas dapat berita yang mengatakan bahawa kematian Uthman bin Affan tidak benar. Maka berlangsunglah lagi proses perundingan antara Rasulullah SAW dan juga pihak Quraisy. Selepas itu, pihak yang dihantar oleh pihak Quraisy bagi berunding dengan Nabi Muhammad SAW adalah Suhaib bin Amr. Dan apabila datangnya Suhaib bin Amr ini, Rasulullah SAW memberikan berita gembira kepada para sahabat bahawa krisis ini akan selesai. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Qad sahalallahu amrakum wa qad arada al-qawmu sulh hinama ba'athu hadha ar-rajul. Allah SWT ingin memudahkan urusan kita ketika mana mereka menghantar lelaki ini untuk berunding dengan kita. Rasulullah SAW duduk dengan Suhaib bin Amr bagi menyelesaikan krisis yang sedang berlaku ini. Maka mereka pun bersetuju bahawa mereka tidak akan menunaikan umrah pada tahun itu, tetapi mereka akan menunaikan umrah pada tahun yang akan datang. Inilah seperti yang mana yang diberitahu oleh pihak Quraisy kepada Suhaib bin Amr, dan perkara ini disampaikan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersetuju. Tetapi berlaku satu masalah di mana Umar bin Khattab menolak permintaan ini ataupun rundingan ini, dan Rasulullah SAW memberitahu kepada Umar, ya Ibn Khattab, inni Rasulullah SAW wala yudha'ini Allahu abada. Wahai Umar Al-Khattab, aku ini adalah Rasulullah dan Allah tidak akan meninggalkan aku berseorangan dalam keadaan kesihatan dan juga kesalahan. Maka Umar bin Al-Khattab dia tak bersetuju dengan benda itu dan dia bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar seperti mana jawapan yang diberikan oleh Rasulullah, seperti itu jugalah jawapan yang diberikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian antara perkara yang dibincangkan oleh Rasulullah SAW dengan Suhaib bin Amr tentang perjanjian Hudaybiyah ini juga adalah mereka yang datang daripada Madinah ke Mekah kena kekal di Mekah sahaja. Manakala mereka yang datang daripada Mekah ke Madinah perlu dipulangkan ke Mekah semula. Jadi seolah-olah perjanjian ini ataupun rundingan ini tidak adil dan juga tidak sama beratnya. Bagaimana yang datang daripada Madinah ke Mekah, mereka hanya kekal di Mekah, sedangkan yang datang daripada Mekah ke Madinah, mereka wajib pulang balik ke Mekah. Tapi disebabkan perjanjian inilah pihak Quraisy akan mengalami kerugian yang amat besar dari segi ekonomi dan juga dari segi kenderaan, dan perkara ini kita akan ceritakan di akhir episod perkongsian kali ini. Dan antara perkara yang menjadi perhatian, yang menarik perhatian saya juga untuk saya kongsikan adalah ketika mana Nabi Muhammad SAW ingin menulis ataupun melakukan draft rundingan perjanjian Hudaybiyah ini, Nabi Muhammad SAW meminta Ali radhiyallahu anhu untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Suhaib bin Amr dia menolak permintaan Rasulullah SAW tersebut sebab dia tidak menerima perkataan Ar-Rahman. Itu bukanlah sebahagian pada nama Tuhan dia. Oleh itu Suhaib bin Amr minta untuk padam tulis Bismillahirrahmanirrahim, hanya tulis Bismikallahumma. Kemudian Nabi Muhammad SAW perintahkan Ali untuk ikut cakap Suhail. Nabi Muhammad SAW meminta untuk Ali tulis pada surat tersebut atau rundingan tersebut, hadza ma salaha alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suhail bin Amr. Inilah apa yang dirundingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Suhail bin Amr. Kemudian Suhail tolak cadangan Rasulullah SAW tersebut. Dia kata apa? Wallahi law kunna na'lam annaka Rasulullah ma saradnaka al-bait wala qatalnak walakin uktub ismak wasma abik. Kalaulah kami tahu bahawa engkau ni Rasulullah, kami tidak akan halang kau dan tidak perangi engkau. Jadi jangan tulis Rasulullah, hanya tulis sahaja nama engkau dan nama bapa engkau. Kemudian Rasulullah SAW meminta Ali untuk ikut sahaja apa yang diperintahkan oleh Suhaib bin Amr. Tapi sebelum itu Nabi Muhammad SAW dia kata apa? Wallahi inni la Rasulullah wa in kadzabtumuni. Sungguh aku ni tetap pesuruh daripada Allah walaupun engkau semua mendustui aku. Kemudian Nabi kata kepada Ali radhiyallahu anhu, Muhammad bin Abdullah. Tulislah Muhammad bin Abdullah sahaja. Kemudian berlakulah orang kata apa, persetujuan antara pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pihak Quraisy yang diwakili oleh Suhaib bin Amr. Okey, nak jadikan cerita, ketika mana mereka belum lagi tanda tangan, datang seorang sahabat yang bernama Abu Jundal. Jadi Abu Jundal ini dia bukannya datang daripada Madinah, dia datang daripada Mekah. Dan dia sebelum datang daripada Mekah itu, dia datang dalam keadaan kena ikat dan masuk dalam penjara. Tapi disebabkan dia ni dengar kedatangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sedang menuju ke Mekah Al-Mukarramah, dan mereka sekarang ini berada di Hudaybiyah dan sedang melakukan rundingan, dia pun kuatkan diri dia dan dia berjaya untuk melepaskan diri dia daripada ikatan dan daripada penjara yang sedang berada di Mekah itu, dan dia pun berjalan berlari menuju ke Al-Hudaybiyah bagi bertemu dengan para sahabat dan juga Nabi Muhammad SAW sendiri. Masalahnya bila dia sampai sahaja
di kawasan ataupun di tempat perjanjian tersebut Rasulullah SAW dan Suhaib bin Amr belum lagi tanda tangan rundingan tersebut. Maksudnya perjanjian Sulhu Al-Hudaybiyah, rundingan Hudaybiyah ini masih lagi belum dapat dilaksanakan secara rasmi. Dan apabila dia sampai sahaja di tempat rundingan tersebut, bapa dia iaitu Suhaib bin Amr, bapa kepada Abu Jundal ni, nampak anak dia datang dari Mekah. Dia kata, siapa ni? Kau ni anak aku kan? Dan dia marah dan dia pegang anak dia dan dia pukul anak dia. Dan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in melihat perkara itu dan mereka merasakan amat sedih. Suhaib bin Amr dia katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lelaki ini, anak aku inilah yang akan pertama sekali pulang ke Mekah Al-Mukarramah. Tapi Rasulullah SAW kata kepada dia, tapi perjanjian ini belum lagi termeterai sebab belum lagi tanda tangan antara aku dan engkau. Dan Rasulullah SAW minta Suhaib bin Amr untuk melepaskan anak dia dan dibayar pampasan. Tapi Suhaib bin Amr bertegas tak nak juga untuk melepaskan anak dia iaitu Abu Jundal kepada pihak muslimin. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat tidak dapat melakukan apa-apa melainkan hanya melihat sahaja kejadian tersebut berlaku di hadapan mereka. Bahkan sebahagian daripada mereka menangis. Dan benda ini menyebabkan sebahagian daripada pihak yang diwakili oleh pihak Quraisy selain pada Suhaib bin Amr, mereka juga adalah Mikras bin Hafs dan Huwaitib Abdul Uzza. Mereka berdua ini adalah orang Quraisy kafir, terkesan dengan apa yang berlaku di pihak orang Islam dan mereka pun berasa sedih dan dia pun melepaskanlah Abu Jundal ini hanya untuk satu tempoh sahaja kepada pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan kepada Abu Jundal bahawa perjanjian ini harus diteruskan dan Abu Jundal kena pulang ke pihak Quraisy dan dia akan dipenjarakan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata apa? Isbir wahtasib fa inna Allah ja'alul laka wa liman ma'aka farajan wa makhraja. Wa innana qad aqadna bainana wa bainal qaumi sulha wa a'tainahum ala dhalika ahada wa a'tuna ahadan wa innana la naghdir. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Jundal, bersabarlah bahawa ini adalah sebahagian daripada ujian. Allah telah pun menjadikan kepada engkau pintu keluar dan kemudahan. Dan kita sekarang ini berada dalam proses rundingan dan kita sebagai orang Islam tidak boleh mengkhianati perjanjian yang telah dipersetujui antara kami dan juga pihak yang lagi satu. Maka fahamlah Abu Jundal tentang perkara tersebut. Namun sebelum Abu Jundal pulang ke Mekah, dia kata apa dekat orang Islam? Uraddu ilal musyrikin yaftununi fi dini ala taruna ma qad laqitu min al-'adab. Adakah aku ini akan dipulangkan di pihak musyrikin di Mekah? Mereka ini telah melakukan kesesakan. Mereka ini menyakiti aku dan menyeksa aku. Tetapi orang Islam tak nak buat apa. Dan mereka ini terasa amat sedih. Dan benda inilah yang menyebabkan Mikras bin Hafs dan Huwaitib Abdul Uzza tergerak hati mereka untuk melepaskan juga Abu Jundal. Tetapi selepas itu Abu Jundal bersama Rasulullah SAW ditenangkan oleh Rasulullah SAW. Dia pun ikutlah ayah dia iaitu Suhaib bin Amr untuk pulang ke Mekah. Dalam perjalanan Abu Jundal ini ke Mekah dan bersama ayah dia dan juga wakil daripada musyrikin Quraisy, Umar Al-Khattab cuba juga untuk melepaskan Abu Jundal ini dengan cara dia mendekatkan diri dengan Abu Jundal sambil dia bawa pedang dan dia kebawahkan sikit dia punya pedang tu seolah-olah nak bagi isyarat kepada Abu Jundal bahawa ambillah pedang ni dan bunuh bapa engkau kan. Kau dapat menyelamatkan diri. Dan dia cuba berkali-kali. Abu Jundal dia nampak Umar Al-Khattab dan dia memahami isyarat yang cuba untuk ditunjukkan oleh Umar Al-Khattab. Tapi untuk menghormati perjanjian yang telah dipersetujui oleh Rasulullah SAW dan juga pihak Quraisy, Abu Jundal tak buat apa-apa. Tamat fasa, Abu Jundal dikembalikan di Mekah. Antara mereka yang dipenjarakan juga adalah Abu Basir. Abu Basir ni adalah seorang yang sangat berkemahiran, tinggi, pandai berperang dan juga sangat bijaksana. Dia ni adalah antara orang yang dipenjarakan dan dia adalah antara orang yang berjaya menyelamatkan diri keluar daripada penjara yang berada di Mekah itu. Dan dia senyap-senyap berlari menuju ke Madinah dan dia selamat berada di Madinah. Apabila dia berada di Madinah, dia stay kat sana untuk berapa lama dan perkara ini diketahui oleh pihak musyrikin Quraisy. Maka pihak musyrikin Quraisy pun menghantar dua orang daripada Bani Amir bagi mendapatkan balik Abu Basir ini dan pulang ke Mekah Al-Mukarramah. Seperti mana yang disebutkan dalam perjanjian Hudaybiyah, mereka yang datang daripada Mekah ke Madinah kena pulangkan semula ke Mekah. Mereka menghantar dua orang lelaki yang bernama Khunais bin Jabir dan Kautsar pembantunya, dan kedua-dua ini daripada Bani Amir. Apabila mereka sampai ke Madinah Al-Munawwarah dengan membawa surat, sudah tentu surat rasmi dari pihak Quraisy yang mengatakan bahawa Abu Basir ini perlu dikembalikan ke Mekah, maka Rasulullah SAW akui perkara tersebut dan Rasulullah SAW meminta Abu Basir untuk pulang ke Mekah Al-Mukarramah. Dan sekali lagi berlaku satu tragedi ataupun satu babak sedih antara umat Islam dan juga seorang sahabat yang kena pulang ke Mekah sebab dia akan diseksa, dia akan dihina dan dia akan menjadi orang yang berada di bawah lah sebab dia akan dipenjarakan dan sebagainya hanya disebabkan agama yang dia pilih. Dan banyaklah orang kata apa kesusahan dan pengorbanan yang telah diberikan oleh Abu Basir ini untuk sampai ke Madinah. Namun pada akhirnya Allah uji dia untuk pulang ke Mekah Al-Mukarramah. Maka mereka bertiga, Khunais bin Jabir, Kautsar dan juga tawanan mereka iaitu Abu Basir pun bergeraklah dari Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah. Para sahabat menyediakan sedikit makanan kepada Abu Basir sampai sahaja satu tempat yang bernama Dhul Hulaifah, di mana tempat itu dua lelaki pada Bani Amir ini berehat dan bersandar berbaring manakala Abu Basir mengambil wuduk dan solat. Apabila dia selesai dia punya ibadah dia tu, dia pun melepak sekali lah bersama dengan Khunais bin Jabir dan Kautsar ini.
Dan Abu Basir ini dia mengeluarkan bekalan makanan yang telah disediakan oleh para sahabat tersebut, iaitu biji-biji kumar. Dia pun makan kumar tersebut dan dia jemput Khunais bin Jabir dan juga Kautsar ini bagi bersama-sama menjamu selera. Tetapi Khunais ini dengan rasa belagak kata kepada Abu Basir ini dia tak nak makan makanan tersebut. Itu adalah makanan daripada pihak musuh kan. Tapi Abu Basir ini pandai untuk berbual, dia pun pujuklah dengan sepenuh hati untuk makan sekali kan. Sebenarnya ini adalah rancangan daripada Abu Basir untuk menyelamatkan diri dia. Bagaimana? Okey, teruskan menonton. Jadi apabila diorang makan dan bersonok berbual, Khunais ini dia pun bangun dan ditunjukkan kepada Abu Basir pedang dia yang tajam tu. Dia kata, aku ini akan gunakan pedang ini bagi membunuh seramai mungkin orang Islam. Jadi Abu Basir pun melihat perkara tersebut dan nampak dia punya peluang untuk melakukan dia punya operasi. Dia kata, pedang kau ni tajam tak? Dia kata, tajam. Boleh tak aku tengok sekejap? And then Khunais pun berilah pedang dia tu kepada Abu Basir dan Abu Basir pegang pedangnya dan masa itu jugalah dia serang Khunais bin Jabir ini. Dengan satu pukulan, dua pukulan, akhirnya Khunais bin Jabir ini mati. Dan yang tinggal hanyalah Kautsar, iaitu pembantu kepada Khunais. Dia pun ambil dia punya kenderaan, dia pun berlari menuju ke Madinah Al-Munawwarah dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Basir masa itu dia baru sahaja dah selesai dia punya krisis masalah, kena tawan, dia pun rehat sekejap. Dan Kautsar ini bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia beritahulah dia punya situasi. Dan selepas itu Rasulullah SAW meminta untuk Kautsar berehat dahulu. Tidak lama kemudian datanglah Abu Basir dengan membawa dia punya barang-barang harta rampasan perang, dengan bawa dia punya kenderaan dengan pedang Khunais bin Jabir. Dan para sahabat nampak perkara tersebut, terkejut dengan pencapaian Abu Basir ini. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Basir ini. Dia kata apa? Waila ummi musa'ir harbin law kana ma'ahu rijal. Nak syarah ayat ni agak panjang, tapi nak ceritanya Abu Basir ini kalau dia ada ramai orang, sudah tentulah dia akan menyediakan ataupun dia akan tubuhkan satu kamp tentera yang dapat mengalahkan terus pihak Quraisy musyrikin. Abu Basir pun terima pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Kautsar, kau boleh tak bawa Abu Basir ini pulang ke Mekah Al-Mukarramah? Dia kata tak boleh. Kalau aku bawa, tentu aku akan mati seperti mana aku punya tuan, iaitu Khunais bin Jabir kan. Jadi dia tak boleh nak bawa Abu Basir pulang ke Makkah Al-Mukarramah. Dalam masa yang sama, Abu Basir juga tawarkan kepada Nabi Muhammad SAW 1/5 daripada harta rampasan perang yang beliau perolehi daripada membunuh Khunais bin Jabir. Rasulullah SAW tak dapat terima harta rampasan tersebut. Sebab kalau Rasulullah SAW terima, seolah-olah Rasulullah SAW menerima satu perkara yang menyalahi perjanjian Sulhu Al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah ini. Seolah Nabi Muhammad SAW terima peperangan yang berlaku antara Madinah dan juga Mekah. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Abu Basir ini adalah orang Mekah dengan Mekah sendiri. Tak ada kaitan pun dengan Madinah. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Basir ini tidak menyalahi perjanjian Hudaybiyah. Tapi kalau Nabi terima harta rampasan perang itu, seolah Nabi sebagai orang Madinah menerima peperangan yang dilakukan terhadap pihak musyrikin Quraisy. Maka Nabi Muhammad SAW perintahkan Abu Basir, pergilah ke mana-mana, jangan duduk dekat Madinah. Kalau kau duduk kat Madinah, kau seolah telah pun melawan perjanjian Hudaybiyah dan mereka pun akan hantar orang-orang mereka bagi mengambil engkau dengan jumlah tentera yang lagi ramai. Dan Abu Basir pun dia keluar dari Madinah dengan membawa harta rampasan perang yang beliau perolehi ke tempat yang tidak ada orang, tempat yang tiada penguasaan daripada mana-mana pihak. Dan dia pun berjalan seorang diri dan sampailah beliau di satu tempat yang dipanggil Saiful Al-Bahr. Kita dah sebut tadi kan, Saiful Al-Bahr ni adalah tempat yang tak ada orang, tetapi dia adalah laluan yang strategik bagi pihak Quraisy musyrikin, laluan yang dilalui oleh kenderaan-kenderaan pengangkut yang membawa barang-barang perniagaan sama ada daripada Mekah ke Syam ataupun Syam ke Mekah. Abu Basir ini bila duduk dekat Saiful Bahri, dia pun berfikir seorang diri kan, apa aku nak buat sekarang ni kan. Dan dia teringat pujian daripada Nabi Muhammad SAW. Abu Basir ini kalau ada ramai orang, dia akan bina satu kamp tentera yang dia dapat mengalahkan terus hatman ke atas pihak Quraisy musyrikin Mekah. Maka dia pun stay kat situ dan dia pun berazam untuk membina satu kamp tentera yang bukan daripada pihak Madinah, bukan daripada Mekah, tetapi ada satu pihak yang ketiga. Maksudnya, kalau dah dia bina tentera dia dan dia lawan Quraisy pun tak melawan perjanjian Hudaybiyah. Maka satu persatu tawanan dan juga mereka yang dipenjara dalam kalangan orang Islam di Mekah berjaya untuk menyelamatkan diri, dan satu persatu juga inilah yang pergi ke kawasan Al-Saiful Bahr dan bergabung dengan Abu Basir untuk membina satu kamp tentera. Maka daripada 70 orang naik ke 100 orang sampailah ke 800 orang. Semua ini, mereka inilah yang dipenjarakan di Mekah Al-Mukarramah. Jadi antara yang berjaya menyelamatkan diri dan bergabung dengan Abu Basir ini juga adalah Abu Jundal. Jadi apa tugas mereka? Apa operasi mereka? Mereka akan menyekat kenderaan-kenderaan yang membawa barang-barang perniagaan sama ada dari Syam ke Mekah ataupun dari Mekah ke Syam yang melalui kawasan Saiful Bahr. Banyaklah pihak-pihak Quraisy yang membawa barang perniagaan yang kena serang oleh kumpulan Abu Basir ini. Dan mereka ini bukan takat kena serang, barang-barang perniagaan mereka juga diambil, dirampas
oleh kumpulan Abu Basir. Jadi kejayaan mereka ini sangat menguntungkan pihak Madinah kerana ia melemahkan pihak musyrikin Quraisy. Dan pihak musyrikin Quraisy juga mengalami kerugian yang amat teruk. Bukan takat ekonomi saja, bahkan ketenteraan juga. Sebab banyak dalam kalangan mereka kehilangan nyawa sebab dibunuh oleh pihak Abu Basir dan juga para sahabat yang lain. Sampai satu ketika itu, antara yang melalui kawasan tersebut adalah Abu Al-As. Abu Al-As ini adalah suami kepada Zainab, iaitu anak kepada Rasulullah SAW. Dan apabila Abu Al-As dan dia punya barang perniagaan ditawan, ditangkap oleh Abu Basir, beliau dibawakan ke Madinah Munawwarah. Dan Nabi Muhammad SAW kesian kepada dia dan dia pun diperintahkan untuk dilepaskan. Dan Abu Al-As selamat daripada serangan daripada Abu Basir dan barang-barang dia pun dipulangkan. Dan selepas itu, Abu Al-As ini berjaya untuk masuk agama Islam. Tidak lama kemudian, apabila dah banyak sangat kerugian yang ditanggung oleh pihak musyrikin Quraisy, mereka pun merayu kepada Nabi Muhammad SAW untuk membatalkan salah satu daripada isi kandungan perjanjian Hudaybiyah, iaitu mereka yang datang daripada Mekah pergi ke Madinah harus dipulangkan semula ke Makkah Al-Mukarramah. Perjanjian ini dibatalkan dan mereka meminta untuk Abu Basir ini pulang ke Madinah Al-Munawwarah dan meminta untuk semua kem tentera Abu Basir ini agar berhentikan mereka punya operasi menyekat laluan yang lalu di Saiful Bahar dan semuanya pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Maka Nabi Muhammad SAW terima permintaan pihak Quraisy ini dan Nabi Muhammad SAW pun menulis surat dan hantar kepada pihak Abu Basir. Dan surat itu sampai dan yang menerima surat itu adalah Abu Jundal dan dia pun bergembira dan para sahabat yang sekitar 800 orang pun bergembiralah menerima surat dari Nabi Muhammad SAW untuk pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Tetapi kegembiraan mereka ini agak tertangguh ataupun kita katakan tidak sempurna sebab apabila Abu Jundal membacakan surat ini kepada Abu Basir ketika itu dalam keadaan yang amat sakit, firashul maut, di atas katil kematian, dan dia meminta kepada Abu Jundal kalaulah dia nak mati nanti, tolong tanamkan dia di sini dan solatkan dia di sini, iaitu di kawasan Saiful Bahar. Inilah cintanya para sahabat terhadap operasi jihad. Dan sudah tentu Abu Basir bergembira dan juga para sahabat lain pun bergembira dengan kejayaan yang mereka telah capai dalam operasi pasukan Abu Basir ini. Dan ini sahaja fokus yang agak panjang daripada saya. Harap memberi manfaat kepada mereka yang mendengar dan sedarlah bahawa operasi kenderaan ini sangat diperlukan bagi pihak Islam